Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak itu adalah kita mengetahui bahawa dialah yang tahu memuji dirinya sendiri. Itu yang sebanyak-banyak kita memuji Allah dengan rasa bukan kita yang memuji, tetapi dialah yang memuji dirinya sendiri. Hari ucapan kita alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabah, yang telah menurunkan kepada kita ni hidup. Dia menurunkan kepada kita ni hidup, maka hiduplah kita. Dalam hidup tu adalah dipanggil skrip-skrip Allah. Cerita-cerita yang akan disusun satu persatu. Semuanya komplit. 30 juzuk ataupun lebih lagi. Ataupun dipanggil tadi kitab kita ni dah bertulis di Lauh Mahfuz. Maka Allah masukkan dan Allah susun setiap hari tu. Dia tidak sekaligus. Dia akan turun hari ni begini, besok begini. Itu semua skrip-skrip Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab walam yaj'al lahu iwaj. Yang tak ada bengkok. Apa yang kita nak lalui yang dulu dia semua cantik, semua susunan Allah. Sampai ke depan kita ni pun gitu juga. Allah juga yang susun skrip. Kita jangan sekali-sekali bila dah mengenal diri, mengenal Allah, merasai setiap nafas kita turun naik, setiap apa pun nak berlaku ke depan sesaat ni, tetap kita rasakan dialah yang memperlakukan dirinya sendiri. Dia yang mengabdikan dirinya sendiri. Apabila kita telah mengenal diri, mengenal Allah, itulah kefahaman dia. Bila tandanya kita telah wusul, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu, pengetahuan, jahil, fakir, kosong ya Allah. Illa ma'alamtana. Apabila Engkau memberikan kepada kami faham, bukanlah kami yang faham, sesungguhnya adalah cerita-cerita-Mu ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha alim, maha tahu apa yang hendak Engkau jalankan penghidupan kami. Engkau lebih tahu, alim. Alim tu dia tahu menyusun hidup kita sesaat ke depan dan terlepas dulu semuanya. Dan sekalian alam ini Allah lebih alim. Allah maha alim, iaitu Allah menjadikan malaikat-malaikat. Dia tahu susunan-susunan malaikat tu tadi. Apa nak malaikat ni buat, cabut nyawa berapa ribu orang satu hari, semuanya dalam pengetahuan Allah. Innaka antal alimul hakim. Hakim ni bijaksana. Dia buat sesuatu tu pasti tepat. Tak perlu dikumpulkan para nabi yang bijaksana ke orang arif. Tak perlu. Allah terus saja. Di susunan dia semua berjalan dengan keadaan alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Jadi bila kita sebut alimul hakim, maka kita orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah, kita nampak bahawa semua sekalian alam ini disusun dengan iaitu kepandaian, maha pandai Allah, bijaksana Allah, dan juga tepat hakim, keputusan yang tepat. Baik dia jadikan malaikat, baik dia nabi-nabi, baik jin, manusia, ataupun iblis, syaitan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semuanya bijak Allah Ta'ala ciptakan tu semua. Bijak. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah lah. Bila dah sampai betul-betul kenal Allah dari Allah, maka kita akan nampak semuanya
adalah perbuatan-perbuatan Allah yang menciptakan af'al iblis, af'al malaikat, af'al makhluk bernama jin dan manusia, dan seluruh alam ni makhluk Allah yang cipta dengan bijaksana. Jangan kita komplain kata mengapa Allah jadikan makhluk ni tak elok kan, makhluk ni baik tak baik. Tak boleh. Memang ceritanya begitu, ada baik, ada buruk, ada cantik, ada hodoh, ada hina, ada mulia, ada syurga, ada neraka. Semua cantik Allah cipta. Tak boleh ada syurga aje, mana boleh. Tak boleh. Jadi semuanya kalau kita dah sampai, kalau orang tak sampai minta maaf, jangan salahkan pula. Apa si Haji ni, iblis pun baik dia kata. Kena fahamlah. Ya, janganlah kita menyangka sesuatu itu buruk, tetap buruk. Di sebalik buruk yang Allah ciptakan tu adalah sesuatu amsalalina, perumpamaan untuk kita. Bila kita mengatakan dia buruk, sebenarnya kita lah buruk. Sebenarnya kita harus menampakkan dia tu sebagai makhluk Allah. Seperti mana firman Allah, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabana. Kita bertasbih melihat makhluk-makhluk Allah itu yang tidak ada daya upaya. Allah yang ciptakan. Dan langsung Allah ciptakan tu, ada yang kita nampak dia bertasbih, kita dengar. Dan ada yang kita ditutupi oleh Allah untuk kita tak tahu cara tasbihnya. Dan sesungguhnya di langit, di bumi, sekalian alam ini, semuanya Allah Ta'ala kata bertasbih kepadaku. Maknanya dengan iblis, dengan semua sekali bertasbih. Kalau malaikat kita tahulah dia bertasbih. Tapi iblis dan kuncu-kuncu ni kita tak tahu cara Allah sembunyikan tasbihnya. Sebab Allah bagi tahu. Dalam Quran, semua yang di langit dan ciptakan Allah tu bertasbih. Hanya kamu tak tahu cara mereka tasbih. Pokok-pokok bertasbih, batu-batu, angin, air, semua yang Allah jadikan bertasbih, Allah Ta'ala kata. Dari itu kita kena faham semuanya tadi makhluk-makhluk Allah ni soleh-soleh semua. Tahu makna soleh tu? Dia mengikuti ketaatan, mengabdikan diri kepada Allah. Macam mana cara abdi dia? Kita tak tahu. Yang kita tahu manusia dan jin yang kita lihat malaikat. Tapi cara dia abdikan diri kepada Allah dengan membuatkan, contohnya angin bertiup ke sana ke sini mengikut arahan daripada Allah, maka ketaatan tu bertasbih. Jadi ketaatan itu malaikat itu mengikuti arahan Allah, walaupun kita tak nampak dia bertasbih, dia cabut nyawa, maka ketaatan tu tasbih. Kita tak tahu. Pokok tu naik menjulang tinggi sampai kata dia rukuk. Itu cara dia bertasbih dengan rukuk, naik rukuk. Ada pokok terus naik tinggi menjulang mengesakan Allah. Tu cara dia tak nampak sebutan, tapi bentuk dia aja gitu yang Allah jadikan. Rumput-rumput di bawah dipijak orang, sebenarnya dia duduk di bawah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu taala, sebab Allah jadikan dia rendah di bawah. Jadi semuanya bertasbih. Bila kita dah mengaji kenal diri, kenal Allah ni, kita tak boleh dah hina makhluk Allah dah. Itu tanda orang kenal, dia nampak Allah ajalah. Makhluk Allah apa pun dia nampak Allah dahulu. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku nampak sesuatu melainkan Allah dahulu. Jadi kita jangan belajar aja kenal diri, kenal Allah. Matlamat dia seperti Rasulullah, iaitu dah buta semua, dia hanya nampak Allah Subhanahu taala. Begitu para wali Allah menyambung, warasatul anbiya, itu mewarisi akhlak Nabi, tak ada keakuan diri. Yang dilihat hanyalah siapa pencipta tu. Kalau nampak malaikat, nampak pencipta malaikat dulu, Allah dahulu. Wa ainama tuwallu fasamal. Yang nampak apa ni jin ke, dia akan nampak Allah dahulu. Sebab kalau dia nampak, dia dah kenal diri, kenal Allah, dia nampak makhluk lagi, maka dia masih lagi dalam keadaan terbatal, iaitu berada dalam keadaan azab, iaitu dosa-dosanya lebih berat lagi. Sebab tu pantang bila orang dah sampai, dah kenal diri, kenal Allah, dah sampai wusul, Allah sampaikan, leburkan, maka dia buta pada yang lain. Iblis pun dia tak kenal, yang dia kenal pencipta iblis. Apa pun dia nampak dalam kehidupan dia, apa pun dia rasa, Allah semua, tak ada diri dia dah. Dia bawa kelakuan ni dalam kehidupan. Kita solat yang berhasil membawa kepada inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Mana orang yang betul kenal diri, kenal Allah, dia solat aja dah dapat mencegah keji dan mungkar. Apa dia keji dan mungkar? Akuan dirinya tak ada. Angkat dia dah tak ada keakuan diri dah. Bagi salam pun dah tak ada keakuan diri. Dalam solat pun tak ada keakuan diri dah. Angkat tak boleh itu sebelum solat, lepas solat, selepas solat, dalam keadaan apa pun dia tidak pernah lalai daripada terus mengesakan Allah, hilang keakuan diri. Dia dijaga oleh Allah, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah memberikan kefahaman di sisi Allah, maka Allah lah sendiri yang memelihara. Allah yang tahu muqallibal qulub, hati-hati manusia yang Allah jadikan, Allah yang tahu jaga. Dia tetap sabit qalbi, tetapkan. Dia yang tetapkan hati kita sentiasa merasa hilang keakuan diri dan terus menerus dialah mengesakan dirinya sendiri. Begitulah dalam solat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keadaan kita bukan lagi kita memuji kepada Allah. Kalau kita dah mengenal benar-benar dari sisi Allah, bukan lagi kita merasakan kita memuji Allah. Itu ada dua. Syirik tu dalam solat syiriknya. Orang dah kenal diri, kenal Allah, para Rasul, para Nabi bila mengucapkan Alhamdulillah, maka dia tahu engkaulah yang memuji dirimu sendiri, ya Allah. Sesungguhnya kalamku ini adalah kalam engkau. Dan engkau yang menyuruhkan rasa kepadaku untuk memberikan rasa, iaitu engkau memuji. Asyiknya engkau memuji. Nampak? Alhamdulillah kita dah berubah. Ya, ni jangan kata ni ilmu sesat pula ya. Sebab kita tak boleh menyembah kepada Allah. Jadi Allah suruh kita sembah, tidak aku, tidak Allah Ta'ala kata. Ingat perkataan tau. Tidak, kita tidak ada, yang ada hanya abdi. Sembah tu adalah dia yang mengolahkan dirinya sendiri, ceritakan dirinya sendiri, iaitu menyembah dirinya. Skrip-skrip yang dia buat tu semua untuk supaya menyatakan dirinya yang esa. Kenapa kita nak mengaku kita pula yang sembah pada dia? Masih lagi lah kita ada keakuan diri rupanya. Banyak gagal, banyak salah kita. Alhamdulillah dalam solat pun masih lagi mensekutukan Allah. Sebab kita rasa kita yang memuji Allah. Tidak layak seorang hamba memuji kepada Khalik penciptanya. Sebab apa? Rasulullah SAW bagi tahu, bila dalam keadaan Rasulullah dah kenal, dah asyik betul-betul dengan Allah, Rasulullah memuji kepada Allah, dan dalam pada itu Allah memberi pengetahuan bahawa, ya Allah, aku tidak tahu memujimu, ya Allah, kata Rasulullah. Dan engkau sendiri yang tahu memuji dirimu sendiri, ya Allah. Jadikan kalamku ini, ya Allah, sebenarnya engkaulah yang memuji dirimu sendiri. Ini Rasulullah SAW sendiri. Dan banyak lagi kata-kata Rasulullah yang Allah Ta'ala sembunyikan kefahaman tu kepada orang yang tak mau kepada Allah. Allah sembunyikan kefahaman ni. Bukan semua orang boleh faham. Tapi beruntunglah orang yang dibagi faham oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kelakuan Nabi Muhammad SAW. Dia wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah. Bukan dalam perang, dalam kehidupan peperangan, jihad hawa nafsunya, peperangan dalam pun tak ada mengaku ada keakuan diri. Engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah. Maknanya gitu. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Jadi tukarkan. Kalau kita dah orang ahli Allah, kita dah kenal diri, kenal Allah, tandanya kita dapat keberuntungan, dah tak ada lagi keakuan diri. Dalam solat tu tadi pun, solat kita tadi bila kita membagi tahiyat, iaitu memuji kepada Allah banyak-banyak, mana menunjukkan sebenarnya engkau lah memuji dirimu. Banyak-banyak tadi engkau sentiasa memuji dirimu sendiri. At-tahiyatu mubarakatu salawatut tayyibah. Baik-baik semua untuk engkau, ya semua engkau yang dalam keadaan 24 jam sampai bila-bila, azali, abadi, awal, akhir, semua engkau dalam kebaikan aja semua. Ya Allah, dalam kami selawat pada engkau, semua engkau adalah engkau aja memuji diri engkau sempurna. Semua dalam tu, dalam tahiyat tu kita kena ingat dialah yang memuji, membesarkan dirinya, bukan kita. Tapi kita sebut juga, bukan kita lah sebutan, tapi kalam tu kalam Allah, kita perlu tukarkan. Baru dapat inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Tukarkan ke situ. Tak ada keakuan diri dalam tu. Semua cerita. Bila disampai kepada dah habis tu tadi, kita puji Nabi SAW, rupanya assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita sebut tu aja kita tahu dah.
Allah yang mengucapkan selawatnya kepada, salam dan juga selawat kepada sifatnya bernama Nur Muhammad, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ingat lagi kita yang mengucapkan salam kepada Nabi. Mana kita ada lah waktu tu. Tak boleh tukarkan. Tukarkan. Ni saya bagi skill-skillnya, olahkan sendiri supaya jangan ada keakuan diri dalam solat. Sebut, jangan rasa kita sebut. Dia kena olahkan. Kena selalu buat, akan dapatlah rasa yang sebenar-benar syoknya dalam solat tu. Dia mengesakan sifat dia, dia mengesakan afal dia, dia mengesakan asma dia. Sentiasa dia mengesakan dirinya sendiri, bukan ada dua pun. Sampai kepada Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatuh. Kita rasa Allah Ta'ala tu berselawat kepada dirinya bernama sifatullah Nur Muhammad, bukan kepada makhluk, kepada sifatnya juga. Kerana Muhammad tidak ada. Solat kan terputus semua dia dengan dia. Itu tadi ya. Dia mengabdikan kepada dirinya sendiri solat tu. Dia sembah pada dirinya sendiri solat tu. Olahkan ya. Kemudian dia mengatakan lagi selepas pada itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kenapa pula dibagi pula assalam, salam, kebaikan, selamat kepada, ucapan hormat kepada ibadillahi. Siapa tu ibadillahi salihin? Siapa tu? Orang-orang soleh. Orang-orang ke atau makhluk-makhluk? Dia bukan orang-orang, dia makhluk-makhluk yang saya cakap tadi. Yang mana sekalian alam yang Allah jadikan semuanya soleh. Jangan salahkan saya kan. Ini ayat Quran Allah bagi tahu, saya dah mengamaliakan. Jadi kalau rasa pelik, sabar dulu. Tabayun dulu. Memikirkan dulu, jangan terus mengatakan salah. Jangan mufarakah dulu. Tabayun dulu, memikirkan dulu. Ada ayat-ayat dia. Allah jadikan tadi jin dan manusia. Kemudian Allah Ta'ala jadikan tadi semua sekalian alam ini. Sekalian alam ini Allah jadikan bertasbih. Jadi dia bertasbih, soleh tak dia? Soleh tak? Soleh lah. Jadi setiap kali kita dalam solat, kita memberi salam kepada sekalian alam yang Allah jadikan. Yang soleh-soleh. Ibadillahi bukan manusia dan jin aja, bukan malaikat, bukan nabi-nabi, tetapi semua sekian alam kita memberi salam bila sebut assalam wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Mana ingat dalam kita bagi salam tu semua Allah memberikan kepada salam itu kepada sekalian yang Allah jadikan. Rahmatan lil alamin tu sifat aku yang aku berikan kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersifat dia rahmatan lil alamin tu untuk manusia je ke? Kan. Untuk juga pada jin ke? Ya. Untuk malaikat juga dapat rahmatan. Sebab Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang pertama Allah jadikan dan daripada dia terjadi semua. Jadi soleh tak semua-semua tu? Iblis pun berasal daripada Nur Muhammad. Semua tu menghala kepada Nur Muhammad untuk dibawa mengesakan Allah. Kerana Nur Muhammad adalah penceritaan aku yang pertama. Daripada penciptaanku, langsung daripada dia penciptaan pertama ku terjadi sekalian alam ini. Lauh mahfuz, surga, neraka, iblis, semua malaikat, semua Allah jadikan. Untuk apa? Semata-mata menyatakan Allah. Bertasbih menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita nak nampak lain lagi. Jadi setiap manusia, setiap jin, setiap menanggung rahsia-rahsia Allah yang kita ada kala tak tahu, ada yang kita disembunyikan oleh Allah, ada yang dipernyatakan nampak jelas. Tapi bila kita dah mengenal Allah dari sisi Allah, kita akan mengenal semua makhluk-makhluk Allah ciptakan. Daripada yang 7 lapis langit, semua kita kenal, mereka semua ini bertasbih. Kita yakin. Kalau tidak, macam mana dia boleh hidup? Hidup itu sendiri bertasbih. Hidup itu sendiri bila dijadikan terus bertasbih untuk mengesakan aku, kata Allah. Aku jadikan Muhammad supaya kamu tahu. Muhammad ni rahmatan lil
sekalian alam dia beri. Tadi iblis semua dia bagi rahmat kepada makhluk apa, jin semua, dajjal, yajud, semua dia bagi rahmat. Cuma kita tak dapat memandang kepada yang tersembunyi, yang Allah Ta'ala sembunyikan. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah daripada Allah, lenyap kita, maka kita akan nampak kita pun tak memiliki apa-apa. Dan yang kita nampak adalah menyatakan Allah. Dan yang nyata, yang dijadikan sekian alam, telah digulung oleh Allah kembali. Semuanya bertasbih tu. Semua bertasbih. Dia jual api langit. Semua. Lepas tu Allah gulung balik. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa. Semua itu aku gulung balik, lenyap. Yang nyata adalah tetap kekal Sungguh pun Allah jadikan juga lagi. Allah tetap juga kekal. Tetap juga menyatakan Allah. Allah lenyapkan, tetap juga Allah tu nyata dan jelas esanya. Bukan ada dua pun. Dia ciptakan banyak sekian alam pun, semuanya pun bertasbih mengesakan Allah SWT. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak ketahui. Maka itu kita akan cuci tangan, berhenti untuk mengata ini dah tak ada dah dalam pengetahuan kita. Sebab pengetahuan kita adalah sebenar-benar itulah, dialah yang menyatakan, mengesakan dirinya sendiri. Maka ini yang dibawa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Sepanjang perjalanan hidup kita akan dibawa, akan disusun. Setiap detik dan saat hidup kita sentiasa kita rasakan Allah yang susun. Kita tak mandai-mandai. Kita pandai-pandai nak susun hidup. Tidak lagi dah. Kita betul-betul 100% kita serahkan kepada Allah. Bila kita dah serahkan kepada Allah, aman kita, tenteram kita, tenang kita, kita akan nampak semua makhluk-makhluk pun semuanya. Kita nampak semua di bawah pentadbiran, penguasaan Allah. Aman kita. Ya Allah, ini tempat yang paling best. Yang tak dapat aku nak ceritakan syoknya, ya Allah. Tak dapat nak ceritakan nikmat yang Allah janjikan kepada kita bila kita dapat mengenal diri, mengenal Allah. Langsung Allah kenalkan diri Allah kepada kita. Ya Allah, esa dia aja binasa semua. Ya Allah, nikmatnya di situ, ya Allah. Sesungguhnya dialah yang merasa asyik pada dirinya sendiri. Di situ tempat dia mengesakan Allah SWT lagi lah. Jadi apa pun kehidupan kita dia. Semua kehidupan pun yang kita nampak dia. Pertama sekali, bereskan diri kalian dulu, kata Rasulullah. Percayakan dulu keyakinan mengimani la ilaha illallah tu pada dalam diri kamu. Pancung dia pedang la ilaha, keakuan diri kamu. Kata Syekh Abdul Qadir ni, dengan pedang la ilaha illallah dulu, baru nanti kamu akan nampak semuanya telah dipancung dengan la ilaha illallah. Semuanya tidak ada yang nyata hanya Allah. Tapi kalau dalaman kita tak selesai lagi, kata Nabi, perang tu tak selesai lagi, dan kita tak istiharkan perang. Ini yang banyak berlaku pada manusia-manusia sekarang. Daripada golongan agung, Bill Gates, semualah manusia-manusia, dia akan merasakan gitu. Dia yang merasakan begitu. Dia rasa macam dia yang menutupi, dia yang ada hidup, dia yang kuat, dia yang ada harta, dia yang gini, dia je. Sebabnya berjalan terus, walaupun kau mengaku pun engkau ada, tetap juga Allah tu esa juga. Sebab yang memperlakukan engkau bercakap gitu pun dia juga. Tapi yang disoal itu tadi, yang akan menerima kitab-kitab catatan yang telah kau buat di dunia itu, yang mana catatan kitab engkau itu masing-masing, kata Allah, akan diberesi nanti di padang mahsyar. Memang betul semua itu, tapi kita dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya kita sedar di dunia lagi, supaya kita tak mau dipertanggungjawabkan. Maka itu kita kena cari jalan kenal diri, kenal Allah. Allah Ta'ala kata, kenal aku. Bila kau dah kenal aku, bawa catatan tu berupa nur, cahaya yang suci kitabmu. Kitabmu jadi suci lah. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kitabmu telah kau robah dengan kekuasaan yang kau rasa kau ada kekuasaan. Tapi semua itu adalah di tangan pengetahuan
Allah, tapi Allah Ta'ala kata aku nak tengok siapa yang melakukan ahsanu amala. Jangan dikira kita ni dibiarkan hidup, dibiarkan hidup, kita cakap kita beriman pada Allah tanpa diuji. Ujian tu untuk nak menunjukkan supaya jangan ada keakuan diri. Bila kita dah tak ada keakuan diri, ujian tu tidak ada. Tapi bila ada rasa keakuan diri, ujian tu akan datang. Jadi janganlah, maksud saya ni maknanya kita boleh buat sukati kita, tetapi kita kena ingat, apa pun amal perbuatan yang apabila kita dah kenal diri, kenal Allah, wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi dia dalam Quran, bukanlah sesuatu yang aku buat itu mengikuti kemauanku. Dan dalam Quran Allah Ta'ala kata Muhammad itu berucap adalah dasar daripada dasar wahyu yang telah Allah Ta'ala suruh. Jadi orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia akan boleh berkata begitu. Tapi bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, tak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasdaun. Jangan ingat kita pukul rata sama. Allah tu tahu engkau ni tak kenal, engkau bukan orang mukmin, tak kenal diri, engkau orang mukmin, kenal diri, kenal Allah. Maka kitab engkau begini. Dan kitab orang yang tak kenal diri, fasik ni tadi, mereka ini adalah tak sama kitabnya. Cerita dia begini orang mukmin, cerita yang fasik begini. Kita akan nampak gitu cerita-cerita tu tadi. Bukan menyalahi, tapi siapa yang merasakan diri masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Jangan saya ingat yang bila dah kenal diri ni kita tak dipertanggungjawab. Memang bila kita dah kenal diri, kenal Allah, memang kita dah tak ada keakuan diri nak ditanggungjawabkan waktu tu bila. Waktu tu engkau dah belajar, start belajar tu, engkau dah akil balik sampai akal engkau, Allah bagi pengetahuan bahawa engkau dah tak ada rasa keakuan diri, maka selagi engkau tak ada keakuan diri itu, kau rasakan Allah, semua itu di dalam keadaan nur cahaya Allah, kitab kamu. Malaikat tak tahu nak tulis, tak nampak. Asal kita bukan berbuat baik dia. Jadi Allah dia tulis cahaya lah dalam kitab kita tu. Malaikat yang tukang tulis baik dan buruk. Tapi bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia catat lah. Dia catat lah. Untuk dipertanggungjawabkan. Jadi inilah cerita-cerita yang Allah Ta'ala buatkan di sekian alam ni kepada cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita faham, duduk kat sini, kita tahu kita tak menampakkan lagi apa pun. Kita hanya menampakkan setiap apa pun detik-detik saat tu kita rasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak lagi buang-buang masa kita dengan mengingat keakuan diri kita. Kadang-kadang kita sering-sering datang duduk seorang-seorang, dia sering datang yang melayani kita suara tu, kau banyak beramal, kau kenal diri, kenal Allah, engkau dia nak naikkan diri kita kan, nak buat biar keakuan diri kita ada. Bila depan orang ramai, kita rasa buang keakuan diri. Bila bersendirian, kita rasa ada keakuan diri, kita melayan-layan bisikan-bisikan yang menaikkan lagi keakuan diri. Nafsu-nafsu kita akan naik, kendak-kendak kita. Datang batalion keakuan diri yang memuji amalan kita hebat. Kita belajar dengan Syekh Aziz ni bagus, kita gini, kita datang perkataan tu, masih lagi nak rasa akuan diri. Padahal tu semua Allah nak lihat. Walaupun bisikan datang gitu, tetap juga dalam keadaan kita dengan Allah, kita tetap bersalah juga besar. Iaitu kita jangan rasa ni kecil je. Ni bukan salah besar. Jangan pandang kecil dan besar. Ingat, pandang dengan siapa yang kau buat salah tu tadi. Jangan pandang kecil atau besar, apalagi besar lah. Kecil pun kita datang berdetik, hati kita rasa ada keakuan diri, kita kata tak apalah, sikit orang bukan tahu. Itu lebih besar di sisi Allah. Sebab engkau mempelekehkan Allah Ta'ala. Ingat tu, Allah tu tak tahu ke? Allah tak pandang kecil besar, Allah pandang kesadaran tu tadi. Kalaupun besar kau menyesal, ini kau kecil kau tak sedar, lebih bahaya lagi dosa kecil yang tak sedar daripada dosa besar kesadaran. Fahami dan telisik benar-benar supaya kita sentiasa 24 jam berkehidupan dengan Allah, beradab, berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu Taala, seperti mana yang Allah ajar pada kita, la ilaha illallah, selalu menafikan Allah ajar kita. Yang ada hanya aku, yang ada hanya aku.
Allah bersumpah yang ada hanya aku ya. Ya baik ya Allah. Kita di hadapan Allah ni, Allah cakap kita, ya Allah memang betul engkau yang ada ya Allah. Aku nak bersungguh-sungguh ya Allah. Baik. Allah akan tegur kita bila ada sesuatu yang akan membisikkan berdetik sikit dalam hati pun kita rasa menyesal dan rasa serik tu teguran daripada Allah. Mengapa aku nak layan? Mengapa aku sendirian aku nak layan? Ya Allah. Memang hawa nafsu kita, diri kita memang dia ada batalion dia ramai. Dia angkat sini, dia olah sini. Kita melayan, habis ya. Pasal ada keakuan diri, layan. Jadi jangan tertipu di situ. Itu masih lagi kita kena tipu lagi. Masih lagi ada bahaya lagi pada diri kita selagi kita melayan bisikan-bisikan min syarril waswasil khannas, iaitu bisikan diri kita manusia yang kita nakkan biar ada keakuan diri kita, min syarril waswasil khannas. Jadi baik-baik hidup kita ni betul-betul sesungguhnya manusia ni belum betul-betul berakhlak mulia denganku, kata Allah. Sesungguhnya manusia tu belum betul-betul berakhlak betul-betul denganku. Kerana berharapkan balasan ni aku ni ya Allah. Allah tahu. Ibadah macam mana teruk pun Allah tahu. Tapi obahlah. Allah tu engkau tak akan dapat ketenangan, keamanan di sisi Allah selagi ada lagi siwa, ada lagi sesuatu yang termasuk diri engkau sendiri. Masih ada satu, masih ada bahaya malapetaka lagi. Maka tu jangan ada satu pun. Kosongkan. Rumah yang dalam diri kita hanya milik Allah. Jangan jadikan kita pun ada duduk dalam tu. Tak boleh. Milik Allah. Tu milik Allah Subhanahu Taala. Jangan kita adakan 2, 3, tak boleh. Tu tadi tempat tu adalah istana fi sitati ayam, bersemayam tu tadi bukanlah Allah di dalam diri kita, tapi menyatakan kita ni tidak ada. Tidak ada, barulah yang ada hanya Allah. Kalau rasa ada kita ada dia, tak boleh lagi. Tak ada. Dia orang tak faham, dia kata kita ni mengaku Tuhan pula. Banyak. Kita silap cakap sikit dia, tak silap pun dia cari silap. Tapi itulah dia cerita-cerita dia. Kita jangan menyalahi. Maka tu cerita-cerita nak mengajar kita kembali. Jangan sampai nak keluar lagi ke mana-mana, melainkan duduk diam-diam, iaitu mengesahkan Allah seperti mana dia mengesahkan. Jangan lagi berubah-ubah lagi. Nak memikirkan tu, memikirkan ni. Selagi kita boleh nak memikirkan ikut kita punya akuan diri, selagi itu tak beres. Tapi bila kita duduk berlebur Allah aja, biar dia yang susun lah. Sesungguhnya dia punya susun, bukan kita duduk diam. Dia susun lah. Wa ma fa'altuhu an amri lah. Bukan kemauan kita, dia susun. Nanti dia suruh lubang, dia suruh buat ni, dia buat semua dia, bukan kita. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham. Ada orang disalah gunakan. Aku mencuri, lepas tu dia kata nanti Allah yang suruh curi. Itu salah faham. Cubalah buat curi kalau boleh. Kalau Allah izinkan lah. Kalau kau nak curi lah. Kau nak melawan kekuasaan Allah. Kau nak mencuri pun kalau Allah tak bagi kekuatan, kau boleh curi ke? Jangan takabur, jangan kata aku mencuri tu nanti aku salahkan Allah. Tak. Belum lagi kau nak pergi mencuri tu pun Allah tak bagi. Kau tak boleh pergi pun. Jangan salah faham. Jangan kata nanti kalau macam tu si Haji kata aku berbuat ni, Allah berbuat. Kalau macam tu si Haji kata bolehlah aku mencuri, bolehlah aku berzina, boleh aku buatlah. Buatlah. Kalau diizinkan Allah, buatlah. Tapi jangan salahkan Allah. Itu tadi. Sebab Allah dah bagi tahu, Allah maknanya wa qadara rabbuka. Allah ni nak suruh kita tetap dengan dia. Tapi bila engkau rasa engkau menutupi hak Allah, engkau rasakanlah tu azab lah tu. Mana sama orang mukmin, orang kenal diri, kenal Allah dengan orang fasik. Orang fasik dia tutup kekuatan hidup, aturan Allah, dia kata aturan dia. Maka kena ubahlah dulu. Bila ubah baru kita faham memang betul 100% Allah yang susun. Tapi bila engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau masih lagi gunakan akal, masih lagi gunakan. Bukan maknanya kita dengan Allah kita tak guna akal. Tak. Lebih tinggi daripada akal. Akal ni dia hanya sesuatu tu tak selesai. Dia belum ada keputusan akal ni. Fikir macam mana pun mana ada keputusan. Keputusan dia pada
Jadi duduklah dengan Allah, mengandungkan akal. Akal tu hanya memikir tak sampai. Nak sampai pada akal tu sempurna, serahkan kepada Allah SWT. Jangan salah faham. Kita nak menjelaskan supaya manusia-manusia ini berkehidupan dengan Allah 100%. Seperti mana Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa kabar gembira. Kabar gembira itu tidak lain untuk memberikan pengetahuan ataupun rasa berkehidupan 24 jam dengan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Itulah berita yang sangat gembira. Untung kita Allah Ta'ala hantar Rasul. Untung kita selepas Rasul, Nabi kata ada pembimbing rohani, iaitu al-ulama warasatul anbiya, para wali Allah, arif billah. Beruntung. Kerana apa? Mereka ni dah seperti sifat Nabi, iaitu hilang keakuan diri. Dan dia berkehidupan 24 jam Allah saja. Bergerak, diam, nafas turun naik, sentiasa dia nak rasa yang datang pun dia rasakan Allah. Semua dia tahu, semua Allah. Jadi dia membawa kabar gembira juga seperti Nabi Muhammad, ikut jejak langkah rahmatan lil alamin juga. Para waris-waris Nabi, iaitu ulama bertaras waliullah arif billah. Yang dia juga membawa watak Nabi Muhammad SAW, kasih, sayang, Ghafur tu perkataan yang diserahkan kepada Nabi. Kerana Nabi tu pengampunkan umat dia. Menunjukkan Allah tu mengampun. Buat macam mana Nabi Muhammad pun dia tetap doakan. Kerana pengampun. Allah Ta'ala letakkan dah tak ada diri Muhammad, yang ada sifat Allah, iaitu pengampun. Dan banyak lagi rahsia-rahsia yang ada dalam khazanah dalam diri Nabi Muhammad SAW. Salah satu dia sikit lagi, iaitu Ghafur, pengampun. Pengampun tu belum lagi engkau minta maaf, dia dah memaafkan. Tu Ghafur nama dia. Ya Ghafur, Ya Ghafur. Jadi kita mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Belum lagi orang minta ampun, dia buat salah, kita dah mengampunkan. Itu kita memakai sifat Allah. Bukan kita ni Allah. Kita tak ada, faham tak? Tak ada, jadi kita kena pakai. Inilah pakaian yang Allah Ta'ala suruh. Rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala letak. Kita tak ada, yang ada rahsia dia. Inilah Ghafur. Ternampaklah kita, Nabi SAW bawa sifat Allah, tak ada diri dia, iaitu Ghafur. Belum lagi orang jahat nak bunuh dia ni, dia dah ampunkan. Nak pancung dah Rasulullah, Surakah. Sejengkal lagi malaikat kata, pancung kau Muhammad. Nampak pusing je. Lihatkan wajah penyayang Ghafur, jatuh pedang Surakah. Kemudian dia kata, siapa boleh ampunkan kau? Engkau aja Muhammad. Tak. Ghafur, dia Ghafurur Rahim. Allah tu pengampun sebelum kau minta ampun. Pergilah kau masuk Islam, Surakah. Ya? Itu tadi. Kita nak bawa sifat tu. Oh, susahlah macam ni orang nyanyi ke. Itu lain lah. Itu lain cara. Kita tak boleh ikut kita punya cara. Kita kena ikut cara yang Allah Ta'ala telah susun dalam kehidupan kita. Jangan kita maknanya menutupi. Allah tu suruh begini Ghafur, kita tutupi dengan kufar. Tutup, gelapkan. Tu tadi. Tak boleh. Kita lah yang tutupkan. Kita yang mencari azab tu tadi. Sedangkan Allah memberikan sifat-sifat tu tadi. Nabi Muhammad Ghafur. Bismillah. Apa pun dia tahu. Kalau orang tak setuju dengan dia, buat macam-macam karenah, tetap juga Nabi malam-malam berdoa, jangan apa-apakan dia. Sebab ada sifat pengampun yang Allah letak pada dalam diri Nabi Muhammad, bukan keakuan dirinya. Itu Allah yang letakkan. Jadi kita kalau tak ada diri keakuan diri, Allah akan letakkan sifat-sifat suci itu tadi dalam diri. Tapi kalau ada keakuan diri, kita batil kotor, macam mana Allah letak tapi kita tak perasan. Itu tadi Allah, kita menutupi pula lagi sifat-sifat kemuliaan Allah tu. Jadi Ghafur gitu. Kita bersiap sedia bila kita membaca kalimah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya kita kena buat. Allah tu dah memang Ghafurur Rahim, dan kita yang kena buat sifat mengampun. Apa sifat pengampun tu? Belum lagi orang tu bersalah pada kita, belum lagi dia minta maaf, kita dah ampunkan dia. Sesungguhnya Nabi suruh,
Kita semasa nak tidur, ampunkan semua orang. Betul tak? Itu cara Nabi SAW. Jadi kita bawa dalam kehidupan kita. Bila kita dah diberi Allah pengenalan dari sisi Allah, kita akan bawa tu sifat Allah semua, bukan kita, dia lah. Lepas tu Rahim, Ghafur, Rahim. Kenapa sayang? Sebab kita sentiasa memandang dengan sayang semua makhluk-makhluk Allah. Sayang macam mana? Sebab Allah ciptakan tu daripada kasih sayang, rahmat Allah. Allah jadikan semua makhluk-makhluk ni. Tak ada satu pun makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam keadaan Allah tu murka. Semuanya dalam keadaan Allah yang maha bijaksana, yang mana tidak ada Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azab. Dia ciptakan iblis sekalipun dia tak perlu nak bagi tahu dengan siapa-siapa. Jangan salah faham pula. Allah Ta'ala dia bagi tahu malaikat, aku nak ciptakan Adam. Itu bukan dia minta pendapat pada malaikat. Jangan salah faham. Allah nak buat cerita je. Dia cerita malaikat, aku nak buat Adam. Supaya ada cerita pada malaikat yang Allah Ta'ala skripkan. Apa dia nanti malaikat kata, mengapa kau nak ceritakan manusia yang dulunya memang buat kerosakan. Makna ada Adam sebelum Adam yang keberapa Allah ciptakan tu. Tu menurut tafsiran orang-orang ahli Allah. Makna sebelum Adam yang kita ni ada Adam lain lagi yang Allah tu lebih mengetahui. Dan Allah menceritakan tu bukan dia minta pendapat iblis. Kan ada ya Allah kau ciptakan dulu Adam tu, bukan tujuan. Dan dan malaikat bukan dia menjawab begitu, dia memprotes ciptaan Allah nak ciptakan Adam, tak. Jangan salah faham. Itu kena faham betul-betul bahasa Allah Ta'ala tu. Kita kena jadi ahli Allah, kenal diri, kenal Allah, baru kita akan tahu. Ya, pengetahuan tu akan datang dari sisi Allah, bukan tafsiran. Tafsiran tu banyak orang boleh tafsir, tapi tak boleh nak bawa tafsir ni, belum lengkap lagi. Belum sampai hakikat. Hakikatnya kita serahkan semua. Kita dah belajar tafsir, dah belajar tu, kita serahkan kepada Allah yang boleh bagi kita faham. Belajar tafsir bagus, tapi jangan rasa tafsir tu dapat menyelesaikan. Bukan. Yang boleh menyelesaikan setelah kita belajar tafsir adalah Allah. Kita sentiasa. Bila orang tanya kita terus nampak tafsiran kita salah. Orang tanya ya, kita terus sambung, Allah engkau yang tahu ya Allah. Engkau yang soalan ni engkau yang jawab ya Allah. Jadi orang yang soal pun dari Allah, yang nak jawab pun Allah. Nanti yang keluar jawapan pun dari Allah, bukan daripada kita. Kalau dia soal kita nampak, aku belajar ni, aku PhD, aku belajar tafsir. Kita nampak dia soal tu, kita dah nampak siapa nak jawab. Itu dah syirik kita. Kita dah telah menyembah ayat-ayat Allah SWT. Kita menyembah pengetahuan kita, bukan pengetahuan Allah. Jadi sikit aja silap, kita ni sikit dia silap, tak apalah. Takkanlah sebab kau sikit ni tadi kita ni kena azab. Memanglah. Kau jangan pandang kecil besar. Waktu kau lupa pada Allah, kau ingat pada diri kau atau ilmu kau, maka itulah azab. Tak payah tunggu azab di sana. Itu azab dah. Bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia lupa Allah sedetik je tu bagi dia azab dah. Tu tadi. Sebenarnya Allah dah haramkan dah apa yang Allah penyatakan selain nyata aku. Jangan kau lihat lagi yang lain. Bila kau dah kenal aku daripada sisiku, maka aku haramkan kau melihat segala sesuatu yang aku ciptakan. Kerana engkau dah tahu segala aku ciptakan, itu adalah menyatakan aku. Masihkah lagi engkau nampak yang ku nyatakan, dan kau tidak nampak aku yang menyatakan. Itu tadi. Lebih berat lagi kesalahan orang-orang yang bila dah kenal diri, kenal Allah, dia lagi takut. Dosa dia lagi berat daripada segala penduduk bumi yang ada ni. Kalau dia buat silap, dia lupa pada Allah, dia silap dia lebih berat lagi. Jangan ingat, mudah je si Haji ni. Jangan. Lagi kita macam ni, Rasulullah kata, aku ni yang paling kenal Allah dan paling takut kepada Allah. Takut apa? Takut nak ada kat kawan diri lah. Takut nampak selain Allah, merasa selain Allah. Tu takut. Rasulullah tu takut begitu, bukan takut hantu lari. Takut dengan Allah tu jangan ada rasa keakuan diri. Ini diperjelaskan betul-betul oleh Rasulullah, dan orang yang warasatul anbiya arif billah, mewarisi, inilah pesanan dia yang dia nak betul-betul.
Selain tu ilmu-ilmu tu akan datang sendiri di sisi Allah. Tapi ini yang nak digenggam, nak imani, nak meyakini ini. Dan sekarang ini semakin lama semakin manusia semakin tidak nak kepada Allah. Tidak nak kepada maknanya pemilik sekalian alam ini. Ruginya tadi. Memang itulah skrip Allah Ta'ala pada penghujung zaman. Beruntung kita ni dipilih oleh Allah, masih lagi kita berada di dalam keadaan wa'ala ibadillahi, kepada orang-orang ahli ibadah yang sentiasa mengesakan Allah. Kita duduk Rasulullah, Nabi Hidayah, Nabi-Nabi, para wali Allah, kita duduk dalam golongan tu. Walaupun kita sedikit, tapi Allah dudukkan dalam golongan yang ibadillahi solihin, yang betul-betul Allah sendiri kata inilah ahli ibadah yang betul-betul soleh, yang mana dia kenal aku dariku hingga dia tak merasakan segala ibadah tu hak dia, melainkan dia merasakan kehidupannya sentiasa mengabdi, dan diabdi adalah dia sebenarnya. Itu tadi Allah sendiri berucap dah, dan kita sentiasa akan kedengaran nanti. Bila kita dah meyakini, mengimani Allah memberikan kita penyaksian dari sisi Allah punya penglihatan, maka kita akan melihat dia dengan dia, tak ada kita dah. Kita baca Quran, dia kata qul ya ayyuhal kafirun, kita akan nampak. Kalau kita merasa ada keakuan diri, kitalah yang dipanggil, katakanlah kepada orang kafir. Allah berkata kepada orang kafir. Maknanya engkau menyembah pada siapa? Dan engkau tak sembah pada siapa-siapa. Engkau sembah sebenarnya akulah menyembah diriku sendiri. Aku yang mengabdikan diri. Lakum dinukum waliya, bagi engkau lah. Engkau nak rasa macam mana? Maknanya Allah punya rasa dia nak sebenarnya, dia hanyalah agama, iaitu dianya yang mengesakan dirinya. Jadi tafsiran-tafsiran ni bukan saya maknanya tafsiran yang ada dalam kitab-kitab, dan bukan saya cakap tinggi. Tapi bila kita dah taji tafsir dah apa semua, nanti kita serah pada Allah, kita tak tahu apa-apa. Waktu tu Allah yang mengupas sendiri memaknai ayat-ayat. Seperti la ilaha illallah lah. Banyak orang baca tapi tak tahu nak berdasar. Jadi bila kita dah berdasar, kita tahu tak ada, baru nanti kesucian, baru Allah yang bagi faham. Bila Allah dah bagi faham, kita tak ada rasa was-was atau syak atau zon lagi. Hakul yakin. Cuma orang yang tak faham, biasalah. Antara dia, kalau dia dengar yang baik, dia diam. Dia dengar je, dia tabayun, dia memikirkan dulu, mencari jalan. Tak apa. Jangan terus was-was, terus rasa salah ni saja ni, sesat ni. Itu nanti merugikan diri sendiri. Saya tetap juga dalam keadaan mendoakan sentiasa, ya Allah bagilah hidayah. Bertungkul lumus saya, Allah Ta'ala suruh supaya sentiasa memberikan rahmat, itu cahaya nur kepada manusia, supaya dapat nyata jelas dia kenal Allah dan berkehidupan dengan Allah. Itu saya tetap begitu juga. Posisi saya Allah bagi begitu. Kau buat macam mana pun, nak fitnah ke, nak bunuh ke, nak buat macam mana pun, 10 tahun ke 20 tahun, aku tetap begitu posisi aku. Sebab Allah bagi ikut jejak langkah Nabi SAW, rahmatan lil, dan malas nak mikirkan tu semua dah. Dan malahan kesian pula tengok, doakan dia tadi supaya dapat hidayah Allah, iaitu ghafur. Sebelum dia minta maaf, kita dah maafkan, hari-hari maafkan, tak ada apa-apa silap pun. Kalau dia datang nanti kat padang mahsyar minta maafkan aku pun, engkau tak ada salah dengan aku, tak ada urusan kau dengan aku dah maafkan awal lagi. Tolonglah, aku belum minta maaf. Tak perlu minta maaf. Kesadaran tu penting. Itu jiwa kita, jiwa nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kita baik, tapi Allah suruh ngikut. Bila Allah suruh ngikut, Allah yang akan memberi kekuatan dan kehendaknya kepada kita bila kita mengikuti. Kita tak mampu nak ikut jejak langkah Nabi SAW. Ingin dicintai Allah memang, tapi bila Allah, kita yakin Allah yang suruh, pasti Allah bagi kekuatan. Orang kata susah, tak, Allah bagi kuatan. Bila Allah suruh, Allah tahulah. Kita suka fikir akal, susah lah ni, susah. Jangan. Serahkan. Dan kita jangan pula bangga pula kita, aku hebat, aku boleh. Tak, itu semua dia, bukan kita.
Dia yang suruh, dia berbuat, bukan kita ikut aja apa yang disuruh. Nanti dia yang perbuat, bukan kita. Itu sama-sama kita amaliakan. Allah banyak memberi pencerahan hari-hari. Allah sayang kita supaya selalu dengan Allah. Sebab Allah tu sayang kita, dia tak pernah pisah berpaling pada kita. Maka itu Allah bagi tahu nak jelaskan. Aku tak puas hati selagi hamba ku tak cukup faham lagi. Aku nak bagi faham. Gitu Rasulullah. Orang-orang pengikut Rasulullah. Begitu juga dia nak bagi kita faham betul-betul dengan Allah. Faham sampai kita dia tengok puas hati betul. Dia tak puas hati lagi, masih ada kekurangan ni. Dia nak bagi puas juga umat dia supaya betul-betul berhidupan dengan Allah 100%. Tak mau ada satu tertinggal pun dia tak mau. Dia nak, ya Allah punya sayangnya Rasulullah dan orang-orang yang menggantikan, iaitu warasatul anbiya, gitu. Ulama tadi yang betul-betul mengenal ini. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Nanti kita minta yang lain ni, Pak Lang, Syekh Latif dan juga Muslimat di Kandi kita yang lama menunggu nak bercakap ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia hidayah taufik inayah, dengan rahmat, kasih sayang dan pilihan dan keizinan kepada Allah SWT juga, alhamdulillah Allah SWT telah mengatur, meletakkan kita di tempat yang sangat mulia di atas muka bumi ini dan seluruh alam ini, di tempat yang penuh dengan keberkatan, dikelilingi oleh para malaikat bersusun-susun sehinggalah ke arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keesaan, meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah kita nak nafikan keakuan diri kita, nak buang, nak tanggalkan, nak leburkan keakuan diri kita. Kita tidak ada apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi kita nak isbatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja yang sebenar-benar memberi segala-galanya, menggunakan segala-galanya. Jadi kita nak mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah Taala mengesahkan dirinya sendiri, dengan sebenar-benar keesaan, dengan hakul yakin, dengan benar-benar, bukan saja dengan ainul yakin, tapi dengan hakul yakin, yakin yang sebenar, dan ditingkatkan kepada kamalul yakin. Jadi alhamdulillah, apabila kita nak isytiharkan perang lah, macam Ustaz kata tadi ni, peranan diri kita, perang supaya buang keakuan diri, buang hawa nafsu, buang sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita tu, dan kita nak sebabkan hanya Allah SWT saja, lain tidak ada apa. Macam saya saat ni, kita kata contohnya dalam perjalanan tu, Masya Allah, kita nak terah lah sikit kan, contoh nak berlaju sikit, tapi ada kawan depan tu slow, kita kata Allah Ta'ala tulis skrip macam tu dah, kita terima, kita reza lah, nampak macam mana kan, dia lambat, slow. Kata ada pula yang nak corner tak bagi signal, quick lah signal, kata rosak ke tangan pun tak bagi, Masya Allah. Kita terima juga Allah tu skrip daripada Allah SWT juga, kita tak boleh nak kata apa, kita reza, kita terima. Segala-galanya diatur, disusun, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita nak yakin dan nak letakkan dalam kehidupan kita. Walau apa pun berlaku, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan berlaku sesuatu kecuali apa yang Allah Taala tetapkan, tuliskan, skripkan. Tetapi semuanya dengan keizinan, dengan penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi kita nak letakkan dalam kehidupan kita 24 jam, setiap waktu, setiap keadaan, setiap masa. Jadi insya-Allah itulah yang diri saya sendiri itu nak pesan kepada diri saya sendiri, dan sama-sama
semua-sama kita dan semua rakan-rakan YouTube, semua yang dengar, seluruh manusia lah, sehingga kan seluruh alam ni, supaya kita mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar, supaya kita meletakkan Allah Ta'ala di hadapan dahulu, nombor satu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, bermulanya masuk 1 Zulhijjah yang Allah Taala letakkan kita dapat berkumpul di sini disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memperjalankan hamba dia. Kalau tak, kita pun tak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Rahmat. Itulah disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperkatakan, apa yang dipelajari, apa yang kita mengaji, pengajian kenal diri kenal Allah ni melibatkan hati yang qalbun kita, qalbun. Qalbun. Rasulullah SAW cakap kalau qalbun tu baik, baiklah semuanya. Jadi kenapa diperkatakan tentang qalbun ni? Qalbun ni macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Ni kena nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Macam mana ada bermacam-macam, yang ada peperangan, yang ada musuh-musuh kat dalam dia, iaitu apa? Yang paling tinggi keakuan diri itu. Itu yang paling tinggi sekali keakuan diri. Kenapa kita ceritakan yang tu? Sebab bahaya. Sebab kita terhijab dengan Allah SWT, sebab ada benda tu keakuan diri. Jadi yang diceritakan tadi, Allah Ta'ala nak melihat ahsanu amala. Kita buat ke tak buat ahsanu amala tu? Ahsanu amala tu apa? Tidak merasai kita yang buat. Kalau kita tak bertahajud kan, kita bertahajud, kita tak rasa kita yang buat. Itu maksudnya. Kita tak rasa kita yang solat. Tapi kita buat juga solat. Jangan salah anggap pula kata ni tak payah solat ni. Kita tak merasa kita yang solat. Kita solat macam biasa, ritual, pergerakan solat, tapi kita tidak merasai kita solat. Bermula daripada takbiratul ihram lagi. Tapi sebelum takbiratul ihram tu, kita kena mengambil wuduk. Wuduk tu jangan merasai adanya keakuan diri kita. Itulah. Saya pun tak mampu nak menyatakan, tapi sebenarnya itulah yang diajarkan, yang patut kita amaliahkan yang sebenarnya pada mulanya. Saya tak mampu, kita cakap ni kadang-kadang terjatuh kita sebenarnya. Tapi itu tak apa. Kita mengharapkan Allah Ta'ala. Mengharapkan Allah Ta'ala yang berperang di dalam tu. Bukan kita rasa kita lagi yang nak bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya dialah yang bersungguh-sungguh nak menafikan. Sebab di atas hak kekuasaan dialah yang betul-betul dia tahu hamba-Nya. Allah Ta'ala maha mengetahui tentang persangkaan hamba-Nya. Jadi dialah yang nak menghilangkan, dia nak membinasakan supaya dia tetap wa qadara rabbuka alla ta'budu. Itu sebenarnya. Jadi kita yang kena memerhatikan supaya melihat semuanya yang dikatakan fa'ina ma tuallu fasamma wajhullah. Jadi semuanya melihat kebesaran Allah, semua melihat keagungan Allah, melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Mutakalimun ni pun saya tak mampu nak bercakap, melainkan daripada mutakalimun dia juga. Kita mengharapkan dia, iaitu Al-Hakim, yang biasanya Al-Hakim tu yang menyatakan semua, yang menyatakan semua apa yang dikatakan. Hala tuju mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala tu, menyatakan kita ni dijadikan dan sekalian alam ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menzahirkan sekalian alam ni bukan nak menyatakan sekalian alam, tapi nak menyatakan, nak mentajalikan dia yang Maha Esa. Kita ni dizahirkan termasuk ke sekalian alam, bukan nak menyatakan kita yang ada, tapi nak menyatakan dia tu yang ada, yang dia yang wujud, dia semua dia. Itulah yang dikatakan dalaman tu. Itu yang saya katakan tadi, melibatkan qalbun kita. Apabila baik tu apa dia? Baik tu tak ada rasa keakuan. Tak ada rasa keakuan diri kita. Itulah baik. Jadi mana baiklah semua. Yang menyatakan diri dia suci, kesucian. Bukan kita yang suci, dialah yang Maha Suci. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, masih lagi Allah beri kesempatan mengumpulkan kami semua untuk mendengar talk pada tengah hari ini. Terus untuk mengisahkan dia, untuk bercakap tentang dia sebagai pemilik sekalian alam, 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan seisinya,
Jadi syukur saya kepada Allah kerana setiap kali talk, setiap kali saya dengar dan saya ulang, setiap hari istiqamah kepada apa yang ingin disampaikan. Jadi saya mendengar seringkali perkataan mati, tidak pernah hidup, dihidupkan, hidup. Jadi di sini perkataan-perkataan ni berlegar pada mulanya pada diri saya. Saya tak dapat menangkap kan. Tapi syukur alhamdulillah. Jadi bila kita hendakkan Allah, Allah akan membuka jalan untuk mengenal dia. Jadi saya teringat kisah yang diceritakan, iaitu kisah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam patung, bermakna Nabi Adam tahu dia mati. Dia tidak pernah hidup. Kemudian Allah masukkan roh, iaitu percikan daripada Nur Muhammad. Jadi maka hiduplah Adam. Nabi Adam tahu bahawa dia dihidupkan. Dan yang hidup itulah yang mentadbir diri dia. Jadi di situ saya dapat mengambil kefahaman, iaitu Allah memberi kefahaman kepada saya bahawa saya mati, saya tak pernah hidup. Jadi yang saya hidup ni, jadi saya dihidupkan. Dihidupkan untuk apa? Dihidupkan untuk menceritakan yang maha hidup, untuk menceritakan dia yang ada zat, ada sifat, ada asma' dan ada af'al. Jadi bila kita lihat semua dengan pandangan Allah, sebab kita mati kan, jadi kita menggunakan penglihatan Allah, jadi kita akan nampak semua adalah bayang-bayang yang menunjukkan wujudnya Tuan Bayang. Jadi kita boleh faham bahawa kita ditadbir, kita tidak pernah hidup, dan kita ditadbir oleh Allah yang Esa. Jadi di situ barulah kejap kalimah la ilaha illallah, di mana pakaian kita adalah kita mati, dan yang hidup adalah Allah. Kita isbatkan illallah, kita isbatkan Allah yang hidup, yang Esa, yang ada hanya Dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Apabila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ini, kesan yang kita dapat rasai sendiri adalah semakin hari sifat kita atau perangai kita ni mungkin akan semakin berubah daripada seorang yang kurang sabar kepada penyabar, daripada seorang yang sentiasa berburuk sangka kepada yang sentiasa berbaik sangka. Sebab itu adalah ajaran Allah sendiri untuk kita sentiasa berbaik sangka sesama makhluk. Dan daripada seorang yang mempunyai sifat-sifat yang banyak negatif, orang kata, menjadi ke arah yang lebih positif. Jadi seperti kata Pak Lang tadi, contoh kita sentiasa bertemu, bila kita bawa kereta ke bawa motor, bertemu dengan orang-orang yang kadang nak masuk simpang pun tak bagi signal, yang memotong sesuka hati. Itu sebenarnya ujian juga untuk kita nak tengok sejauh mana sifat sabar kita tu. Jadi bila kita sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT, apa yang buruk yang hadir dalam hidup kita ni, kita hadapinya dengan tenang. Itu juga daripada
sifat dia juga yang mengajar kita untuk sentiasa berkehidupan 24 jam dengan Allah SWT. Sebelum ni saya pernah berkongsi dengan keluarga di Bacok berkenaan orang gila. Sebab sebelum ni Ustaz selalu pernah bercerita, dan saya juga pernah melihat sendiri apabila berjumpa je dengan orang yang kurang siuman ni, mesti terkeluar daripada mulut beliau, ni wali Allah. Jadi saya kadang pernah terfikir, kenapa setiap kali berjumpa dengan orang yang kurang siuman, yang berjalan di tepi jalan, yang tak ada arah tuju ni, mesti mereka bagi salam dan mengatakan ni wali Allah. Rupa-rupanya itu untuk mendidik hati kita ni untuk sentiasa berbaik sangka. Mana kita tidak tahu hidup mereka sebelum ni, dan apabila mereka contoh mereka umur 30 hilang akal, jadi selepas tu dia dah tak ada dosa dah. Mungkin dia dihisap perbuatan dia sebelum tu, yang jadi selepas 30 tu dia kurang siuman ke apa semua, Allah dah tak ada hukum dah atas dia. Jadi kita ni yang masih hidup ni, yang diberi akal yang waras ni, tapi masih banyak sifat keakuan dalam diri kita ni yang patut kita rasa sentiasa takut. Takut kita ni tanpa kita tak sedar yang diri kita ni penuh dengan sifat keakuan. Jadi dengan belajar ilmu ni, hari demi hari kita cuba, maknanya mohon pada Allah untuk membuang sifat keakuan kita ni, yang memang setiap hari memang akan ada lah. Jadi marilah kita sama-sama saling ingat mengingati untuk terus belajar ilmu ini, ilmu kenal diri, kenal Allah, dan semoga terus istiqamah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun ucapan-ucapan daripada saudara-saudari, teman-teman, sahabat seperguruan kita, semuanya itu adalah khatir Rabbani, kalimat-kalimat yang kudus, kalimat-kalimat Rabbi daripada Allah, yang tak lain setiap perkataan-perkataan yang nak mengajakkan kita kepada dapatkan kepada Allah adalah wa man ahsana qawlan min da'a ila Allah. Yang Allah sendiri berkata itu perkataanku. Sebaik-baik perkataan yang baik daripada aku adalah yang mengajakkan kepada mengesakanku hilang keakuan diri. Jadi setiap apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman seperguruan kita, itu tadi saudara-saudari kita sebut, semuanya adalah semata-mata perkataan yang sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang benar-benar mendengar dengan pendengaran Allah, dan Allah akan kurniakan ketaatan itulah yang dikatakan tadi, iaitu yang istiqamah, ketaatan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa taatlah engkau Muhammad seperti mana aku taat mengesakan diriku sendiri. Sentiasa taat dia perkataan yang berkekalan, taat terus menerus, taatun, taat terus. Jadi Rasulullah tu disuruh oleh Allah untuk taatun. Huruf dia perkataan huruf ta. Setelah huruf alif, awalun. Awal aku jadikan engkau ya Muhammad. Lepas tu ba, ta, ketiga, ba barakatan, aku berkatkan kau dunia akhirat Muhammad. Ba, taatun, taat engkau. Taat engkau Muhammad. Ada mengesakan aku terus menerus. Taatun tadi. Jadi rindulah keadaan dia bila kita benar-benar berada di dalam dileburkan oleh Allah, hilang keakuan diri kita, maka berbagai-bagai lagi pengetahuan rahsia-rahsia yang masuk dalam diri kita, yang tujuan dia untuk tak lain nak ceritakan tentang keesaan Allah. Itu yang kita rasakan, banyak nak turun macam-macam. Mana kita pergi pun sentiasa turun anzala ala abdihi, hambanya yang tak ada keakuan diri. Abdihi, abdi dia mengabdikan. Jadi nak tajalikan tadi macam-macam.
Cuma Allah nak suruh tajalli pada orang ramai ataupun untuk diri kita sendiri. Ada kalanya untuk diri kita aja dia suruh. Ada kalanya dia suruh sampaikan kepada ramai. Itu kerja-kerja perancanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut aja macam mana pun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Takutlah kita bila ada keakuan diri. Takutlah kita ada walau sedetik. Jangan pandang itu ini dosa kecil ni remeh-temeh, tak apalah, lalai sikit. Jangan. Jangan dipandang kecil atau besar, tapi dengan siapa kita buat. Sedang Allah tak berbuat begitu dengan kita. Allah tak pernah berpaling, sentiasa sayang, bertambah tinggi sayang dia. Besok 7, besok 8, besok 9 makin tinggi. Jadi malulah kita dengan Allah, sedangkan Allah tak berpaling kepada kita, kita pula berpaling. Jadi itu anggap itu satu kesalahan yang besar. Jadi kita sentiasa berbuat demi cinta, demi kasih sayang, demi kerana Allah yang menurunkan segala sesuatu rasa tu tadi. Dari sisi Allah rasa tu tadi, bukan kita yang merasa kita, tapi dialah yang memberi kita rasa untuk berbuat segala sesuatu itu. Alhamdulillah, dengan kita kenal diri, kenal Allah, kita dapat membezakan bisikan daripada hawa nafsu kita, bisikan daripada syaitan ni, iblis, jin, kita dapat bezakan. Sebabnya kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tahu bisikan yang khatir yang datang daripada Allah tu suci, bersih, murni. Kita mesti dalam keadaan hilang keakuan diri, maka jelas akan datang khatir Rabbani, lintasan yang kudus, yang bersih. Tapi kalau ada sesuatu kita nak bercakap tu kerana ada kepentingan selain Allah, maka itu adalah hawa nafsu ataupun akan datang iblis dan kuncu-kuncunya lain. Jadi ingat duduk di situ. Jangan rasa saya ingatkan sama-sama kita di bulan Zulhijjah ni bulan korban. Korban tu adalah untuk kita korbankan diri kita, bukanlah ambil pisau cocok bunuh pula. Korban tu sebenarnya apa yang kita sayang. Kita ni terlampau sayang sangat diri kita. Jadi buatlah korban lembu ke, tapi niatkan kita nak korbankan diri kita ni supaya hilang keakuan diri. Jangan buat korban lembu tapi tak tahu apa benda hala tuju diri kita. 100 ekor pun tak guna. Bukan saya kata tak boleh, tapi akak dia sebenarnya korban ni untuk kurba, mendekatkan diri. Kurba, muqarrabin, qurab, qarib, tu dekat korban ni dekat. Tapi bila kita sekarang ni bila sebut korban, tak mengaji kenal diri, kenal Allah gitu. Bila sebut korban, kita nampak apa? Lembu yang dia kena korban, kambing, unta kan. Kita tak nampak. Bila nampak korban, kita tahu kita kena korbankan diri kita supaya hilang keakuan diri kita. Kita kena korban, kita sayangkan terlampau sayang diri kita. Sedangkan Allah tu dan Rasul tu lebih utama kita harus sayangkan. Kalau selain daripada itu kita sayang, maka kita telah jagalah azab kepada Allah. Jadi kalau kita sayang diri kita, sayang betul-betul dengan cara mana? Kita buang keakuan diri. Sebab yang boleh sayang diri kita ni Allah, bukan kita. Kekorbanan, buatlah korban satu bahagian ke, seekor lembu ke, kambing ke, tapi niat kita betul-betul, kita ni betul-betul nakkan kepada Allah, ngesakan Allah supaya kurba, supaya dekat, hilang keakuan diri. Dekat sampai hilang keakuan diri. Itu sebenarnya tanda diterima korban kita, insya-Allah. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.